Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua anak murid dalam keadaan ceria, sihat dan bahagia bersama keluarga yang tercinta. Kita teruskan lagi dengan sesi pembelajaran kita dengan tajuk Seni Benang Emas Bahasa Melayu Tahun 4 halaman 80. Pada paparan skrin awak, cikgu ada tunjukkan 4 gambar tentang seni benang emas. Okey, kita akan lihat satu persatu tentang apa itu seni benang emas dan siapakah tokoh seni benang emas negara. Cikgu harap kamu dah bersedia. Sebelum itu, kita perlu tahu apa yang kita akan belajar hari ini. Murid-murid, kita perlu tetapkan goal kita, target kita untuk lebih mudah kita faham terhadap sesuatu perkara dalam pembelajaran. Untuk hari ini, kita akan lihat standard pembelajaran 2.3.2. Membaca karya sastera dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif pembelajaran hari ini, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 3 daripada 4 perangan teks dengan gaya penyampaian yang sesuai. Okey. Kebanyakannya kamu telah pandai membaca, dapat membaca dengan lancar dan hanya gaya penyampaian sahaja yang perlu diasah lagi bakatnya. Okey. Semua tu kita boleh atasi. Yang penting kita usaha. Ayuh, kita mulakan sekarang. Baiklah murid-murid. Sekarang kamu lihat muka surat 80. Seni benang emas. Okey, ada memaparkan foto Puan Azizah binti Muhammad Yusof atau kini telah menyempurnakan ibadah haji, kita sebut Puan Hajah Azizah binti Muhammad Yusof. Okey, baiklah. Puan Azizah merupakan seorang tokoh yang sangat hebat dalam dunia seni tekad ni. Kita akan lihat video ringkas tentang beliau yang cikgu ambil daripada YouTube, dan jika kamu ingin lihat video penuh tentang sejarahnya, kalau kamu boleh tekan pautan yang cikgu paparkan di bawah video nanti. Okey, kita akan baca maklumat ini bersama-sama. Pastikan sebutan dan intonasi yang sesuai, gaya yang sesuai dan menarik. Okey, gaya nanti mungkin kamu boleh buat video lah dan hantar dalam Google Classroom. Okey. Sebutan dan intonasi yang sesuai maksudnya sebutan jelas, intonasi yang betul. Di mana tempat yang sepatutnya berhenti, di mana tempat sepatutnya yang beri penekanan. Hajah Azizah binti Mak Yusof, adik guru kraf tekatan dari Kampung Padang Cangkat, Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Hajah Azizah binti Mak Yusof, adik guru kraf tekatan dari Kampung Padang Cangkat, Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak. Saya berkecimpung dengan tekad ni daripada bangku sekolah lagi. Semasa umur saya 12 tahun. Dan sentiasa mengacau oleh ibu ya, semasa umur 8 tahun dan 9 tahun saya selalu mengacau oleh ibu saya membuat tekatan ni. Kemudian apabila saya membesar, boleh dikatakan saya anak yang nakal untuk mengacau ibu saya. Yang lain-lain sebab saya ada adik-beradik saya ramai, 13 orang. Dan tapi yang berminat adalah saya seorang je dalam adik-beradik tu. Masa saya umur 9 tahun, mak saya buatkan satu pemedang ya. Sebab mak saya ambil tempahan upahan daripada orang ramai ataupun daripada keluarga diraja ya. Tapi memandangkan saya ini berminat dengan tekad, ibu saya membuatkan saya satu tempat pemedang kecil dan membuatkan saya bagi satu pemedang sempurna dengan macam itulah apa yang dibuat oleh orang yang dewasa tadi.
Kemudian saya mulalah apa orang kata memegang. Mak kata kamu buat yang tu, jangan kamu kacau mak punya. Saya ambil warisan daripada nenek saya lagi. Saya adalah generasi yang keempat. Dan saya pun ada anak 9 orang. Dan saya telah membagi anak saya tu, mengajar anak saya tu. Ada salah seorang daripadanya yang sepenuh masanya ada seorang bahagian tekak benang emas ni. Dan saya telah buka kedai, ya, kedai Okay, murid-murid, tadi kita dah tonton video tentang Puan Hajah Azizah binti Muhammad Yusof. Bagaimana beliau menceburi bidang seni tekad benang emas ni. Okay? Hanya bermula dengan mengacau ibunya dan secara tidak langsung ibunya memberikannya satu pembidang untuk beliau mencuba sendiri. Dalam masa yang sama, supaya beliau tidak mengacau ibunya untuk menyiapkan tempahan-tempahan yang diterimalah. Okay. Daripada situ dia mula berminat. Okay. Daripada situ bakat beliau mula terselah. Okay. Jadi sekarang cuba kita tengok 3 item yang cikgu jumpa di dalam talian, dalam Shopee. Set cadar pengantin baldu tekad sulam benang emas pre-love. Okay. Harganya 800. Kipas tangan tekad benang emas set 2, RM74. Set nikah benang emas tekad RM250. Okey. Pada pendapat awak, apakah potensi produk ini di peringkat antarabangsa? Okey. Cuba kamu fikir, kan, dengan harga yang agak lumayan ini, jika kita dapat menghasilkan produk seperti ini, dapat menambah pendapatan kita lah. Okay. Harga yang sangat menarik. Wow, memang seronok lah kalau dapat, kan. Dapat jualan macam ni. Okay, siapa yang ada bakat dalam menjahit tu, yang suka pegang jarum, pegang benang, boleh cuba. Mungkin ada potensi dalam diri awak. Mari kita sama-sama membaca maklumat berita di rerurai seni tekad ini. Pastikan sebutan dan intonasi yang sesuai, gaya yang sesuai dan menarik. Okey. Hadif dan rakan-rakannya menghadiri Hari Kraf Kebangsaan. Di situ mereka membaca maklumat berita di rerurai seni tekad. Kuala Lumpur, 9 Mei. Puan Azizah binti Muhammad Yusof telah dianugerahi Tokoh Kraf Negara 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraf tekad benang emas. Beliau diberi pengiktirafan atas usahanya memartabatkan industri seni tekad benang emas. Pelbagai pengiktirafan telah diterima di peringkat kebangsaan dan negeri. Selain itu, beliau turut menerima pelbagai anugerah seperti Anugerah Tokoh Usahawan Wanita, Darjah Ahli Mangku Negara (AMN), Anugerah Karyawan Kraf, Anugerah Usahawan Jaya, Parlimen Kuala Kangsar, Anugerah Yayasan Kesenian Negeri Perak dan Adi Guru Kraf Tekatan. Beliau mula mendalami kemahiran seni tekad sejak di bangku sekolah. Seni tekad ini menjadi warisan turun-temurun daripada nenek dan ibunya. Selepas tamat persekolahan, beliau menumpukan sepenuh masa mempelajari kemahiran seni tekad. Beliau mula menyiapkan tempahan ketika berumur 16 tahun. Antara produk sulaman tekad yang dihasilkan termasuklah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Kehalusan kerja tangan beliau sering mendapat perhatian pihak istana.
Puan Azizah masih menerima tempahan tekad benang emas menggunakan tangan bagi mengekalkan keaslian seni tekad tradisional. Sumber Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Okay, itulah bacaan kita hari ini, iaitu maklumat berita di Rerurai tentang seni tekad. Apakah maksud Rerurai? Okay, cikgu harap kamu tahu di mana untuk mencari maksud sesuatu perkataan yang asing bagi kamu. Di mana? Di laman web PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, okay, PRPM. Okay. Cuba cari maksud Rerurai kerana kita akan menjawab soalan kefahaman nanti, soalan pemahaman. Sekarang, bagi menguji kefahaman kamu tentang berita seni benang emas ini, mari kita cuba jawab 5 soalan dengan betul. Soalan pertama, siapakah Puan Azizah binti Muhammad Yusof? Okey, cuba kamu fikir dan cuba kamu lihat di manakah tempat yang menunjukkan jawapannya. Di manakah ayat yang menunjukkan jawapan tersebut. Okey, cuba kamu lihat pada perenggan pertama. Beliau yang berumur 80 tahun merupakan pengusaha kraf tangan tekad benang emas. Okey, jadi jawapannya Puan Azizah binti Muhammad Yusof merupakan seorang pengusaha kraf tangan tekad benang emas. Baiklah, soalan kedua. Apakah anugerah yang telah diterima oleh beliau pada tahun 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan? Soalan ini kamu kena baca betul-betul. Jika tidak, kamu akan terkeliru dengan anugerah-anugerah yang pernah diterimanya. Yang pernah diterima oleh beliau. Okay. Manakala soalan hanya minta anugerah yang diterima pada 2018. Jadi, pada 2018, beliau dianugerahi tokoh kraf negara sempena Hari Kraf Kebangsaan. Okay? Jika kamu tidak baca dengan betul, kamu akan tertukar dengan frasa menerima pelbagai anugerah. Jadi jawapannya, anugerah yang pernah diterima beliau pada tahun 2018 bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan ialah Tokoh Kraf Negara 2018. Okey, itu sahaja. Senang. Okey. Yang ketiga, Rerurai dalam petikan membawa maksud. Cikgu harap kamu dah cuba cari di PRPM tadi. Dan jawapannya adalah kawasan terbuka dan terhad, tempat mempamerkan atau mempromosikan produk serta perkhidmatan tertentu, ataupun dalam English kita panggil booth. Okay. Yang keempat, apakah produk sulaman tekad yang pernah dihasilkan oleh Puan Azizah? Kita lihat produk-produk yang dihasilkan begitu banyak. Ada 3. Hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Okey. Jadi jawapan dia, produk sulaman tekad yang pernah dihasilkan oleh Puan Azizah adalah hiasan pelamin, set bilik tidur dan pakaian. Itu sahaja. Senang. Yang kelima, kehalusan kerja tangan Puan Azizah sering mendapat perhatian pihak istana. Pada pendapat kamu, mengapakah pihak istana amat menggemari kerja tangan Puan Azizah? Okay, soalan ini kamu kena berfikir. Okay, kamu kena buat kesimpulan kamu. Kenapa pihak istana berminat? Okay, dalam perenggan terakhir, beliau ada dinyatakan tentang kehalusan seninya. Okay, kehalusan kerja tangan beliau. Okay, jadi ini contoh. Jika kamu ada jawapan lain, mungkin kamu boleh kongsikan. Pada pendapat saya, pihak istana amat menggemari kerja tangan Puan Azizah kerana hasil yang dipersembahkan oleh Puan Azizah sangat mengagumkan
dan keaslian seni tekad tradisional terjamin. Ataupun kamu boleh tambah kerana menggunakan tangan. Okey. Jadi itulah contoh jawapan yang cikgu boleh kongsikan untuk tajuk pada hari ini. Cikgu minta kamu salin soalan ni dalam buku nombor 1 ataupun buku yang kamu ada lah. Okey, soalan dan jawapan. Okey, sebagai latihan untuk hari ini. Terima kasih. Sebelum kita berakhir, suka cikgu kongsikan sebuah kata motivasi yang berbunyi small changes can make a big difference. Okay, believe in yourself, you can. Maksudnya, setiap apa yang berlaku dalam diri kita, dalam kehidupan kita bermula dengan perubahan yang kita lakukan. Contohnya, kalau dulu kamu malas membaca buku, tapi sekarang sejak duduk kat rumah ni, kamu lebih gemar membaca buku. Okay? Hasilnya, bila kita banyak baca buku, kita akan dapat menambah kosakata kita, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita, dan juga kita dapat pelbagai lagi faedahnya. Okay? Itulah small changes. Okay? Perubahan yang kecil dapat memberikan impak yang berlainan, impak yang besar lah. Okay? Dapat memberikan keputusan yang besar. Kalau dulu malas belajar, cuba kamu cuba usahakan supaya rajin belajar untuk dapatkan keputusan yang lebih baik ataupun mendapatkan perubahan yang positif dalam diri kamu. Okay? Kalau selalu dulu tak siap kerja sekolah, kerja rumah, sekarang kamu berubah. Kamu sentiasa siapkan. InsyaAllah, satu hari nanti kamu akan dapat lihat hasilnya. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Selamat berehat.